Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam PDPR 3.0 kali keempat. Hari ini kita akan belajar tajuk ulum Quran, keistimewaan Resam Osmani. Tajuk ini panjang, jadi Ustazah buat dia sebagai dua siri. Yang ini siri yang pertama. Resam Osmani ini adalah satu kaedah penulisan ayat Quran. Resam Osmani ini juga dikenali sebagai nama Resam Al-Quran. Dikenali sebagai Resam Al-Quran. Okey, yang kedua kita nak lihat apakah takrif Resam Osmani ini. Okey, iaitu kaedah penulisan ayat Al-Quran yang bermula pada zaman Rasulullah SAW. Ingat, resam tu maksudnya penulisan. Resam Osmani kaedah penulisan ayat Quran. Baiklah, mula-mula kita akan mempelajari dahulu sejarah penulisan Al-Quran. Sejarah penulisan Al-Quran ni kita bahagi kepada 3 zaman, iaitu yang pertama kita lihat dulu zaman Rasulullah SAW. Apa yang berlaku kepada Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW? Okey, yang pertama, bermula apabila turunnya wahyu Al-Quran, maka Nabi meminta para sahabat mencatat ayat-ayat Quran tersebut. Ada beberapa orang sahabat yang dilantik sebagai juru tulis wahyu. Antaranya ialah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman dan Ali. Juga Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab dan ada beberapa lagi. Mereka ini adalah juru tulis rasmi. Ada lagi sahabat-sahabat yang mencatat Al-Quran, tetapi catatan mereka itu adalah catatan peribadi. Okay, ayat Quran pada zaman Rasulullah ini dicatat di pelepah-pelepah tamar, di kulit binatang, batu dan sebagainya. Yang kedua, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran mula dikumpul kerana ramai hufaz syahid dalam perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni ialah perang memerangi golongan murtad. Pada masa ini 70 orang mati syahid. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan Al-Quran dikumpul kerana bimbang Al-Quran ni terhapus daripada umat Islam. Setelah dipersetujui oleh Sayyidina Abu Bakar, maka satu jawatan kuasa dibentuk untuk menulis semula ayat Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Baiklah, di sini Ustazah bawa contoh penulisan ayat Quran pada zaman Rasulullah SAW. Jadi para pelajar boleh tengok dan teliti bagaimanakah penulisan bentuk huruf dan ayat yang ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Tengok yang bahagian putih itu nampak lebih panjang dan lebih jelas. Okey, ayat Quran ditulis dengan huruf yang tidak bersambung sebahagian besarnya. Kemudian tidak ada titik dan tidak ada baris. Tetapi para sahabat masih boleh membaca ayat Quran tersebut kerana mereka memahami bahasa Arab. Okey, kita lihat sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Osman pula. Pada zaman Sayyidina Osman, wilayah Islam semakin luas sehingga sampai kepada negara China.
Jadi bila berlakunya penyebaran Islam, umat Islam semakin jauh daripada kota Mekah, kota Madinah, maka kadang-kadang berlaku perbezaan penyampaian ayat Quran. Seperti kita lah, kadang-kadang orang cerita lain, bila kita menceritakan kepada orang lain jadi lain. Maka pada zaman Sayyidina Osman ini, satu jawatan kuasa penyalinan semula Al-Quran ditubuhkan setelah mendapat aduan daripada Abu Huzaifah Al-Yamani. Beliau melaporkan berlaku perbezaan bacaan ayat Quran sehingga hampir-hampir berlaku peperangan di antara umat Islam pada masa itu, terutamanya di wilayah Armenia dan Azerbaijan. Jadi wilayah Armenia dan Azerbaijan ni kawasan mana? Kawasan utara, sebenarnya utara Iraq, Iran, Syria sehingga bawah kepada ke Rusia. Itu kawasan Armenia dan Azerbaijan. Pada masa zaman Sayyidina Osman ini, sekali lagi Zaid bin Sabit dilantik mengetuai jawatan kuasa penyalinan semula Al-Quran, di mana sebanyak 6 buah ayat Quran disalin semula dan dihantar ke wilayah-wilayah Islam. Masaf yang disalin itu diperbanyakkan untuk menyatukan semula umat Islam yang berpecah kerana perbezaan lahjah. Kadang-kadang perkara yang sama sahaja yang diperselisihkan, tetapi cara sebutan itu yang menjadi perselisihan, sedangkan masih boleh diterima. Catatan dan mushaf selain daripada yang disalin itu dihapus dengan cara membakar untuk mengelak umat Islam yang kemudian ini merujuk lagi kepada catatan yang diperselisihkan. Kita lihat contoh penulisan ayat Quran pada zaman sahabat. Okey, kita lihat dari segi tulisan ada penambahbaikan, boleh nampak lebih senang dibaca, namun masih belum ada titik dan baris untuk membezakan huruf-huruf dan untuk menyebut kalimah dengan tepat bagi kita. Okay. Ini adalah gambar yang diambil daripada manuskrip. Ya, manuskrip yang dijumpai bahawa inilah resam yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Okay, ini pula adalah contoh ayat Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman yang telah dibukukan dengan lebih sempurna. Okey, ini adalah peta sejarah Al-Quran. Jadi kamu lihat tanda biru. Bulat biru itu adalah semenanjung tanah Arab di mana ayat Quran diturunkan, penulisan. Kemudian pada tanda berwarna oranye itu ialah wilayah Azerbaijan dan Armenia, di mana kawasan tersebutlah berlaku perselisihan dalam menyebut kalimah Al-Quran ataupun lahjah ataupun disebut dialek Al-Quran. Maka Sayyidina Osman mengambil keputusan untuk menyalin semula ayat Quran bagi mengelak perselisihan. Maka 6 buah Al-Quran disalin semula dan diedar ke wilayah-wilayah yang bertanda kuning. Kat mana dihantar tu? Kalau di Madinah maka dihantar di Mekah, dihantar ke Kufah, Syria, Basrah, di kawasan-kawasan utara semenanjung tanah Arab ataupun kita panggil wilayah tersebut pada zaman itu disebut sebagai Asia Minor. Okay, seterusnya kita lihat sistem atau kaedah resam Osmani. Ada 6 perkara yang digariskan dalam penulisan resam Osmani. Okey, yang pertama,
merujuk kepada mushaf pada zaman Sayyidina Abu Bakar, sebab pada zaman Sayyidina Abu Bakar lah mula-mula sekali ayat Quran dikumpulkan. Okay, yang kedua, menulis ayat Quran yang tidak dinasahkan bacaan. Mana-mana ayat Quran yang dinasahkan bacaan tak ada lagi disebut ketika mana Nabi Muhammad SAW membaca pada kali terakhir tu, maka tidak dicatat. Yang ketiga, mengutamakan lahjah ataupun dialek Quraisy kerana Nabi Muhammad SAW berketurunan Arab. Nabi membaca Al-Quran dalam lahjah Arab Quraisy, sebutan Nabi. Okay, yang keempat, menulis ayat yang mutawatir sahaja. Maksud ayat yang mutawatir itu ialah ayat Al-Quran yang sebenar yang diturunkan. Sebab apabila ketika para sahabat yang mencatat Al-Quran, ada sebahagian mereka buat catatan kecil apabila Rasulullah menerangkan. Jadi catatan-catatan kecil, catatan-catatan tambahan itu tidak disalin. Yang keempat, hanya ayat yang dibaca semasa urdatul akhirah dikekalkan dalam mushaf. Yang ni yang Ustazah sebut tadi, urdatul akhirah ialah bacaan ayat Quran yang terakhir ataupun tadarus Al-Quran yang terakhir Rasulullah bersama Jibril. Ketika Rasulullah hampir wafat, Jibril datang sekali lagi memastikan bacaan ayat Quran yang diturunkan itu telah sampai semua. Maka Nabi Muhammad SAW baca ayat Quran daripada awal sehingga akhir, dan pada masa itu turut serta mendengar urdatul akhirah itu ialah Zaid bin Sabit. Okay, yang keenam, menghimpunkan ayat-ayat Quran pelbagai wajah itu dalam satu qiraat penulisan. Okay, menghimpunkan pelbagai wajah bacaan itu dalam satu bentuk penulisan. Penulisannya sama, tetapi cara bacaan boleh dibaca dengan cara yang berbeza. Itu yang dimaksudkan. Okey, kita lihat seterusnya inovasi ataupun pembaharuan yang dilakukan dalam mushaf Osmani daripada awal sehingga zaman kini. Jadi Ustazah gariskan hanya beberapa contoh sahaja, iaitu yang pertama, iaitu penambahan titik dan baris. Jadi pada awal tadi kita lihat pada zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Osman, ayat Quran ditulis tanpa titik dan baris. Apabila Islam semakin meluas, ramai orang ajam memeluk Islam. Orang ajam ni orang bukan Arab memeluk Islam. Kita ni tergolong dalam golongan orang bukan Arab lah, orang ajam lah. Tidak boleh membaca Al-Quran yang tidak ada baris dan tidak ada titik. Lalu sebagai inovasi, maka penambahbaikan terhadap Al-Quran, diletak titik dan baris dilakukan, iaitu pada zaman Bani Umayyah. Okay. Seterusnya ialah pembahagian mengikut juzuk dan hizib. Okey. Sebelum ni ayat Quran ditulis rata saja, tak tahu bahagian mana, juzuk mana, hizib yang mana. Tetapi dalam mushaf Osmani telah dibahagikan Al-Quran mengikut juzuk, ada 30 juzuk. Seterusnya pembaharuan yang termoden, terkini, mewarnakan khusus untuk hukum tajwid. Contohlah, kalau hukum tajwid itu izhar, dibirukan ataupun dimerahkan. Kalau hukum tajwid itu dengung, ditanda dengan warna-warna lain. Okey, dan yang keempat, meletakkan simbol seperti masjid itulah pada ayat-ayat sajadah. Dan ada banyak lagi inovasi yang dilakukan terhadap mushaf Osmani. Baiklah, sekarang kita lihat metodologi penulisan resam Osmani. Penulisan resam Osmani ni ada 6 cara, iaitu yang pertama, membuang huruf alif, waw dan ya yang disebut sebagai khazaf. Yang kedua, mengekalkan huruf disebut sebagai al-ithbat.
Yang ketiga, menambah huruf alif, waw dan ya disebut sebagai az-ziyadah. Yang keempat, menyambung dua kalimah menjadi satu kalimah disebut sebagai al-waslu, wasal. Yang kelima ialah memisahkan satu kalimah menjadi dua kalimah disebut fasal, al-faslu. Dan yang keenam, menggantikan huruf disebut sebagai al-badlu, badal. Untuk sesi PDPR kali ini, kita hanya akan melihat dua sahaja metodologi sebab panjang. Jadi kita akan lihat dua sahaja, iaitu yang pertama iaitu kita nak lihat az-ziyadah. Az-ziyadah ni terbahagi kepada 3 penambahan iaitu huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Okey, yang pertama kita lihat penambahan pada huruf alif. Contohnya pada kalimah mi'ah. Mi'atun. Sepatutnya dieja mim, hamzah, ta. Mi'ah. Mi'ah tu angka lah 1000. Tetapi ditambah alif dengan ejaan mim, alif, hamzah, ta. Tapi masih juga kita baca mi'ah. Alif itu hanya ada pada tulisan sahaja, tetapi tak ada pada bacaan. Contoh kita lihat dalam surah Al-Anfal menyebut fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun. Mi'atun sabiratun. Kita lihat pada ayat tersebut ditulis alif dan alif ditandakan dengan simbol bulat. Kalau sesuatu huruf ditandakan dengan simbol bulat, maka tidak dibaca. Dia hanya ada pada tulisan sahaja. Inilah yang disebut ziyadah alif. Okey, seterusnya kita nak lihat contoh ditambah waw. Contoh pada kalimah uli. Uli bukan ila, uli sebab hamzah duduk di atas tu uli. Okey, sepatutnya ditulis begitu. Tetapi dalam resam Osmani, maka ditulis uli didatangkan huruf waw. Dan pada huruf waw tadi ditanda bulat, berarti hanya ada pada tulisan tetapi tidak pada bacaan. Kita lihat contoh pada surah Al-Baqarah ayat 179 berbunyi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya ulil albab. Kita tak baca ya uli sebab ada waw huruf mat tu, tidak. Itu hanya penambahan pada tulisan tetapi tidak pada bacaan. Jadi kita terus saja ya ulil albab. Baiklah, yang ketiga ialah penambahan ya. Contoh pada kalimah BID, sepatutnya kita tulis BID satu saja ya. Tetapi dalam resam Osmani ditulis BID. Ditulis dengan dua ya. Ditambah, ziyadah tu tambah lagi satu ya. Tetapi yang kedua itu diletak simbol bulat. Sebagaimana tadi Ustazah sebut, kalau huruf diletak simbol bulat itu tak perlu dibunyikan ataupun dibacakan sebab dia hanya ada pada tulisan. Kita tengok contoh pada surah Al-Zariyat ayat yang ke-40. Ayat yang keempat. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Tengok pada kalimah bi'aidin. Ditulis dengan ada dua ya. Tetapi satu ya ditandakan simbol bulat. Maka kita tak bunyikan. Hanya ada pada tulisan. Inilah yang disebut sebagai ziyadah ya. Yang kedua, pembelajaran kita hari ini, metodologi penulisan resam Osmani ialah badal. Al-badlu. Badal ini ialah tukar. Apa yang hendak ditukar? Kita tengok contoh pada kalimah rahmah.
Rahmah sepatutnya kita eja dengan ta marbutah, tetapi dalam resam Osmani dieja dengan ta maftuhah, iaitu ta yang terbuka. Kita tengok contoh pada ayat pada surah Al-Baqarah ayat 218, ulaika yarjuna rahmatallah. Rahmah, perkataan rahmah dieja dengan ta maftuhah. Okey. Badal yang kedua iaitu pada ejaan lanasfa'anna. Lanasfa'anna dengan nun, iaitu pada surah Al-Alaq, tetapi dieja dengan lanasfa'a, tetapi di bawah alif dan digantikan dengan tanwin. Badal dia. Ganti nun tadi dengan tanwin, iaitu contoh kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Pada kalimah lanasfa'a, lanasfa'a itu sepatutnya dieja dengan nun tetapi diganti dengan tanwin. Dan yang ketiga, contoh di sini badal ganti iaitu pada kalimah fatasabbatu. Fatasabbatu, okey, ditukar kepada fatabayyanu. Ditukar kepada fatabayyanu. Kita lihat pada surah Al-Hujurat berbunyi in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ditukar, asalnya fatasabbatu ditukar kepada fatabayyanu. Jadi sampai di sini dahulu kaedah ataupun metodologi penulisan resam Osmani. Kita akan sambung lagi dengan 4 lagi kaedah berbaki pada minggu akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.